Bersua kembali. Terdapat 31,661 unit rumah siap dibina tidak terjual bernilai 20.03 bilion ringgit pada separuh tahun pertama 2020. Dan usaha promosi pokok merbau sebagai pokok kebangsaan giat dilaksanakan. Itu antara tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Kita terus saja langsung dari Parlimen bersama Mohan Jinasami. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Eva. Laporan pasaran hartanah separuh tahun pertama 2020, H1 2020 oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIK) mendedahkan terdapat 31,661 unit rumah siap dibina tidak terjual bernilai 20.03 bilion ringgit. Ia meningkat sebanyak 3.3% dalam bilangan dan 6.4% dalam nilai berbanding separuh tahun kedua 2019, H2 2019, iaitu 30,664 unit bernilai 18.82 bilion ringgit. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin berkata, kementerian sedang melaksanakan beberapa inisiatif baru termasuk melaksanakan kawal selia golongan pemaju bagi membendung isu lambatkan rumah termasuklah rumah baharu. KPKT sedang dalam merancang, insya-Allah dalam 2021 kita akan dapat membina satu sistem data raya, iaitu big data system yang mana akan membantu untuk memberikan angka-angka projection dan boleh memandu developer untuk merancangkan dia business model dan juga perancangan mereka dari segi pemilihan tempat dan sebagainya. Jadi selain itu, kementerian juga akan membangunkan Housing Integrated Management System atau HIMS menggantikan sistem sedia ada bagi merekod maklumat perumahan yang antaranya berkaitan pemajuan perumahan yang ditetapkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Perlesenan 1966 Akta 118 iaitu pengeluaran lesen, kawalan dan pemantauan projek, penguatkuasaan serta pemilikan perumahan di bawah projek perumahan swasta. Sistem tersebut jangka siap pada pertengahan tahun 2021. Zuraidah menjawab pertanyaan ahli Parlimen Machang Dato' Ahmad Jazlan Yaakob. Baik, seramai 435,994 pelajar sepatutnya mendaftar di Universiti Awam pada Oktober 2020. Daripada jumlah itu, seramai 111,009 pelajar iaitu 25.5% merupakan mahasiswa baharu, manakala baki adalah pelajar yang akan menyambung pengajian bagi semester berikutnya bagi sesi akademik 2020-2021. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata, sehingga 24 November lalu sejumlah 44,188 pelajar Universiti Awam masih berada di kampus bagi meneruskan pembelajaran. Setakat ini tidak ada kursus yang tertangguh kerana Universiti Awam telah membuat penjadualan semula kalender akademi masing-masing. Dan KPT juga memberi kelonggaran kepada 5 kategori pelajar berkeperluan sekiranya ada masalah dari segi tidak ada akses kepada internet dan segalanya untuk pulang ke kampus secara berperingkat. Ini bertujuan bagi memenuhi keperluan PDP untuk bidang pengajian yang berdepan kesukaran. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad. Kategori berkenaan termasuklah pelajar pasca siswa MUD Pendidikan Awam dan IPTS yang sedang menjalani pengajian serta pelajar semester atau tahun akhir bagi pengajian di peringkat CJ Diploma dan ijazah sarjana muda pelajar kemasukan baharu iaitu sesi 2020-2021. Dalam pada itu, Universiti Awam diminta menyediakan perancangan jadual akademik rapi dasarkan SOP Majlis Keselamatan Negara sekiranya berlaku situasi jadual makmal penuh. Semua itu, Universiti Awam dibenar untuk menawarkan semester pendek bagi pelajar untuk memenuhi keperluan kursus tersebut. Baik, sidang hari ini turut diberitahu Kementerian Tenaga dan Sumber Asli giat mempromosikan pokok merbau dan pokok-pokok warisan di dalam kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Jelas timbalan menterinya Ali Biju, pihaknya telah melaksanakan pelbagai usaha dalam mempromosikan pokok merbau sebagai pokok kebangsaan. Antara usaha-usaha yang telah diambil oleh kementerian untuk mempromosikan pokok merbau sebagai pokok kebangsaan adalah seperti berikut. Pertama,
menanam pokok merbau dalam program-program penanaman pokok di lokasi strategik seperti di kampus Frame pada 18, 25 dan 26 Oktober 2020 dan 24 Julai 2020 di kawasan Parlimen pada 3 Disember 2019. Mempromosikan pokok merbau melalui temu ramah dengan media dan dari Ogos 2019 hingga Januari 2020 telah menghasilkan 12 karatan akhbar dalam media massa sebagai pelbagai bahasa dan 3 menghasilkan video pokok merbau pada 9 Disember 2019 untuk perkongsian umum. Pada masa sama, Ali Biju memaklumkan Kementerian dan Jabatan Perhutanan Negeri telah menyedia, melaksana dan memantau pelaksanaan Catuan Tebangan Tahunan CTT mengikut negeri bagi setiap tempoh rancangan Malaysia dalam kawasan hutan pengeluaran dalam Hutan Simpanan Kekal HSK bertujuan mengawal aktiviti pembalakan. Berdasarkan rekod, jumlah CTT berkurangan bagi setiap rancangan Malaysia dan sehingga kini tiada negeri yang menjalankan aktiviti pembalakan melebihi kota yang telah ditetapkan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Langat, Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Baik, seperti biasa dalam minggu ini, persidangan bermula pada jam 10 pagi sehingga jam 2 petang. Tetapi pada hari ini, ia telah ditambah lagi 1 jam. Maka persidangan Dewan Rakyat hari ini akan diteruskan sehingga jam 3 petang sebelum ditangguhkan pada keesokan hari. Dan untuk makluman anda juga, kini merupakan susunan giliran bagi menteri-menteri bagi membuat sesi penggulungan perbelanjaan 2020. Sekian sahaja laporan saya, kembali bersama Ismail Adnan di studio. Silakan.